Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang fardu isya' berjamaah, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir. Dan ada setengahnya dapat duduk pula dalam majlis ilmu. Ada setengah tak dapat duduk majlis ilmu, dia balik. Nak makan lagi. Ya, maklumlah. Ya, sebab itu apa kata ulama, derajat iman ni dia banyak derajat. Nama kaedah di padang mahsyar, dia banyak derajat di padang mahsyar. Itu yang kata ulama. Salah seorangnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa kata dia, apabila kamu bersusah-susah untuk Allah, maka kamu bersenang-senang dekat negeri akhirat. Kata Nabi SAW, di padang mahsyar nanti Allah tanya 3 perkara. Kita punya sahabat pun seorang dah tak ada, tukang buat bubur lambuk, dah bertemu dengan Tuhan. Kita ikut giliran, siapa nanti yang akan dipanggil oleh Allah, yang balik dulu ke, yang menyandar ke, yang duduk depan ke, ikut giliran. Sebab itu kita kena kumpul amal soleh. Kena kumpul amal soleh. Kena kumpul amal soleh. Itu kata Nabi SAW, 3 perkara yang Allah akan tanya di padang mahsyar. Yang pertama yang Allah akan tanya di padang mahsyar, segi umur. Allah akan tanya kita bila kita sudah cukup umur, akil balik aja 15 tahun, Allah tanya nanti dekat di padang mahsyar sampai kita mati. Kalau kita mati umur 60 tahun, kena tanya sampai umur 60 tahun. Allah tanya berapa dia semayang dia, puasa dia, hajinya, semua Allah tanya. Satu-satu Allah tanya sebelum nak masuk dalam syurga. Yang kedua, aku ringkas, sebab malam ni 20 minit je, sebab pembayaran 20 minit sahaja. Yang kedua, Allah tanya segi masa. Allah tanya, engkau duduk dalam Masjid Al-Huda ni, berapa lama kau boleh duduk? Engkau duduk di Ion, di mall, berapa jam kau boleh duduk? Allah tanya. Allah tanya. Ingat, Allah tak tanya. Yang Allah tak tanya ni orang gila ke? Kalau tak nak kena tanya, jadi orang gila lah. Tempat aku ada orang gila, 9 orang gila aku jaga. Orang perempuan ada seorang, orang lelaki 8 orang. Aku jaga dia madrasah aku, ada 8, ada 9 orang gila. Allah tanya segi masa kita. Sebab itu tadi punya petang tadi, sekarang dah malam, dah lepas dah. Sebab itu kena banyak kumpul amal soleh. Dalam surah As-Sajdah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Betul, orang dalam kubur, tuan-tuan, orang dalam kubur, dia kalau boleh dia nak balik. Mula-mula dia minta dengan malaikat, mula-mula dia nak minta apa? Aku nak minta sedekah. Betul, orang sedekah ni, orang suka tolong orang ni, dia punya darjat tinggi. Betul, orang yang rajin sedekah, suka infakkan harta pada jalan Allah, orang ni masuk syurga lebih dahulu daripada ulama. Ada dalam hadis, lebih dahulu daripada orang mati syahid. Ni kelebihan orang rajin sedekah. Tapi ingat, sedekah jangan buat konten. Sedekah jangan tangan memberi, mulut mengata orang. Jangan. Ya, ni setengah orang tak ada bagi duit. Ni malas kerja ni. Ya, tu ada kereta tu, kereta mahal tu kat belakang dia parking tu. Ya, nampak duit bagi, mulut jahat. Jangan, tuan-tuan. Sebab itu ulama cakap apa? Nak tengok orang tu perangai, orang tu sebenar-benar perangai dia, tengok pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan dengan bulan lain, dia boleh berubah. Bulan Ramadan dia boleh tumpu baca Quran. Bulan Ramadan dia boleh kawal sifat marah. Bulan Ramadan suka tolong orang. Bulan Ramadan rajin sembahyang sunat. Bulan Ramadan dia berbaik-baik dengan jiran. Itu tandanya dia hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulan Ramadan masih perangai dia takut yang lama, ya, orang puasa dia tak puasa, orang puasa dia tak semayang, orang semayang dia tak semayang. Ada setengah orang puasa dia tak puasa, orang puasa dia tak semayang tapi puasa. Ada setengah orang ni puasa beridak, semayang beridak,
hari raya dia paling sibuk dengan baju raya, dengan spek hitam, dengan sampingnya. Ada setengah orang perangai macam ni, tuan-tuan, ada. Tuan-tuan, sebab tu manusia ni dia banyak grade, dia banyak darjat. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, pada bulan Ramadan malaikat turun berbilion-bilion, tak kira waktu, tak kira masa. Bulan Ramadan ni perbanyak berdoa, minta doa dengan Allah. Ya Allah, suami aku ni nakal sangat, ya Allah, suruh semayang tak mau semayang. Bulan Ramadan pergi pasar Ramadan pakai seluar pendek lagi, ya Allah, aku malu aku pakai tudung, suami aku pakai seluar pendek, apa barang ni, ya Allah, minta dengan Allah. Ada setengah orang macam tu, tuan-tuan. Kadang suami pakai kopiah pula, suami pula terdedah aurat, ada setengah macam tu. Betul, kita banyak berdoa. Tuan-tuan, bila nampak ada orang lalu buka aurat, ahli keluarga kita tak pergi masjid, ada ahli keluarga kita tak mau semayang, banyak doa dengan Allah, tuan-tuan. Jangan duk maki dia, tuan-tuan. Banyak berdoa. Dan Al-Quran berkata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada aku akan perkenankan. Minta kepada Allah banyak-banyak, tuan-tuan. Baiklah, yang ketiga, jangan risau, 20 minit aku berhenti, aku pun nak balik. Tuan ingat rumah aku kat sini, rumah aku jauh non, di Batang Kali kan, di Madrasah Darul Atiq, tuan-tuan. Bukan rumah aku di Shah Alam, tuan-tuan, ya. Bukan pasal duit 300 tu. Nah, ni duit ni. Belum ceramah dapat duit ah. Ya, bukan pasal duit, kalau pasal duit aku tak datang, tuan-tuan, ya. 300 apa barang, tuan-tuan. Yang ketiga, Allah tanya, pertama umur, kedua masa, ketiga harta. Allah tanya. Ingat tu maklum, gelang-gelang banyak tu Allah tanya di padang mahsyar. Satu cincin ditanya bukannya sehari dua hari. Bukan, dalam cerita pada zaman salafus soleh, ada seorang orang kaya, tuan-tuan, jutawan. Bukan macam kita kaya hutang, wai suku hutang, rezek hutang, rumah hutang, kereta hutang. Kita kaya hutang. Ini memang jutawan, memang orang kaya. Dia pesan dengan anak dia, kalau abah mati, boleh tak engkau kawan ke abah duduk dalam kubur 40 hari siang dan malam? Kata anak dia, buat apa nak kawan ke abah? Abah dah mati lah. Kalau abah masih hidup, boleh lah. Tawarkan dengan orang ahli Korea, siapa yang boleh kawankan aku dalam kubur 40 hari siang malam, aku akan memberikan sebahagian harta aku kepada orang ni. Orang kampung seorang pun tak mahu. Ada seorang tukang kapak kayu. Dia kata, biar akulah kawankan orang mati ni. Kalau dia mati besok, jutawan ni, satu hari mati jutawan ni, tuan-tuan. Macam kita lah, satu hari kita mati, tuan-tuan. Kita tinggal bini dia, kita mati, gigi palsu tinggal, meh tinggal, rumah tinggal, pangkat tinggal, duduk dalam kubur seorang-seorang, kiam ini sampai dunia kiamat. Ya, tu nanti hari raya ramai orang pergi kubur, menangis kat kubur. Kalau lelaki dia mati pula, abang, baby raya ni tak dapat raya dengan baby. Masa suami kau hidup, kau babi dengan lelaki kau, ya. Masa dah mati buat baby duk cium-cium batu nisan, duk cium-cium batu nisan. Nabi tak suruh duk cium batu, ulama tak suruh kita cium batu. Kalau nak ulama suruh kita cium batu nisan, datang masjid cium tu tiang masjid tu, tuan-tuan. Tiang masjid tu cium, sampai cium, tuan-tuan, ya. Sama juga Hajar Aswad tu pun apa kata Saidina Umar Al-Khattab, tiang Hajar Aswad ni batu. Aku pun kalau Nabi tak suruh cium, aku tak cium batu ni, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Itu yang sampai masa matilah jutawan ni. Mati jutawan, tukang kapak kayu ni dia tawarkan diri. Mana tahu aku boleh kawankan si mati ni 40 hari siang malam, aku dapat hartanya sebahagian dia, duduk dalam kubur 40 hari siang malam. Masuk dalam kubur, datang malaikat. Macam kita nanti ya, malaikat datang jumpa kita. Sekarang tu saya nak berangan nak jumpa malaikat, belum mati. Dah mati besok barulah jumpa. Malaikat Munkar Nakir ni bentuknya hitam berwarna biru. Suaranya seperti petir, bukan macam suara aku ni, seperti petir. Tu dia tanya kita, mula-mula dia tanya, siapa Tuhan kau? Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Malaikat tanya. Ini bukan cerita dongeng, hadis sahih. Kalau orang tu dalam masjid berhandphone, orang tarawih, imam tarawih main handphone, tadi tak boleh jawab, tuan-tuan. Tadi berapa ramai main handphone belakang, tuan-tuan. Imam main tarawih, main witir, sibuk dengan YouTube dia, sibuk dengan TikTok dia, sibuk dengan WhatsApp dia. Dah sampai masjid, janganlah sibuk dengan dunia, tuan-tuan. Nak sibuk dengan handphone dekat rumah,
Dekat kedai dekat pejabat masjid ni rumah Allah. Tuan-tuan. Tempat kita sujud kepada Tuhan. Tuan-tuan. Itu sampai masa datang malaikat. Apa kata malaikat? Wahai pemuda, aku nak tanya dengan kau. Kau ni siapa? Kenapa kau duduk dalam liang lahat ni? Aku tukang gali kubur. Aku tukang ni, bukan tukang gali kubur. Aku tukang kapak kayu. Kau buat apa dalam kubur ni? Malaikat tanya. Aku kalau boleh duduk dalam kubur ni 40 hari siang malam, aku dapat mewarisi harta si mati ni. Baiklah, aku nak tanya kau satu benda. Kapak ni kau beli kedai mana? Aku beli kedai bagian. Besok malaikat datang ni. Malaikat tanya lagi, kapak ni kayunya kedai mana kau beli pula? Esok malaikat datang lagi, malaikat tanya lagi, kapak ni kau simpan kat mana? Nampak? Kapak je dia tanya. Berapa lama tanya? Memang ada cerita pada zaman Nabi Zakaria AS. Tuan-tuan, ya? Nabi Soleh. Itu Nabi Soleh ni mujizatnya boleh hidupkan orang mati. Nabi Soleh. Itu pada zaman Nabi Soleh. Nabi Soleh ni hidup orang dah mati. Orang ni dah mati 70 tahun. Kata Nabi Soleh, wahai manusia, engkau dah mati duduk dalam kubur berapa tahun? Kata orang ni, aku dah duduk dalam kubur, aku dah mati 70 tahun. Aku nak tanya dengan kau, dalam masa dalam kubur 70 tahun, engkau ditanya oleh malaikat. Macam mana malaikat tanya? Kata Nabi Soleh ni, aku ditanya satu batang kayu api, ditanya 70 tahun tak selesai lagi. Nampak tuan-tuan? Ya? Ni dalam kubur. Sebab tu kubur ni lama. Kita punya kawan baru meninggal, kita punya kawan yang tukang buat bubur lambu, masuk dalam kubur, satu hari pandangan dunia, pandangan akhirat 1000 tahun. Sebab itu kita duduk sama majlis ilmu, kita rasa lama, sebab ini benda akhirat. Tuan-tuan, duduk lama rasa lama, padahal aku tak sampai 10 minit rasa macam lama kan. Lama. Ini akhirat. Tengok imam yang sunat tarawih, mayang witir bukan lama sangat pun, tuan-tuan. Rasa macam lama, nyumpah sampai imam. Dah lah baca lambat, ya. Tuan-tuan. Sebab ni benda akhirat, tuan-tuan. Di tanah haram. Sebab tu orang duduk di tanah haram 12 hari, 2 minggu, sebulan buat haji, rasa lama sangat. Kalau pergi mana-mana, kita pergi berjalan, rasa macam sekejap sangat sebab urusan dunia, tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, sikit lagi aku nak berhenti. Ni pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ni, tak lama kita nak raya. Ya, tak lama nak raya. Nanti bila dekat nak raya, bila malam satu raya tu, setan dah mula gembira. Sebab bila imam takbir raya, Allahu Akbar, syaitan lepas dah. Sekarang ni dia cuti tahun. Sebab dia dapat duit ke dia beli SP, dia cuti lah. Nanti satu raya dia bebas. Tuan-tuan tengok, aku ada kawan anak murid kerja hospital. Aku tanya, bang, hospital macam mana bulan puasa ni? Kata bulan puasa ni pesakit kurang. Kita tengok bulan lalu pun kurang. Sebab apa? Bulan Ramadan orang rajin berpuasa, orang rajin beribadah, maka pesakit kurang. Memang ulama cakap macam tu. Bila kita rajin ibadat, rajin berpuasa, penyakit Allah angkat. Ni kelebihan orang beribadah, kelebihan orang berpuasa. Siapa banyak penyakit, rajin puasa. Siapa suka marah aja, marah kat suami, rajin puasa. Kalau suka marah kat bini, rajin puasa. Tuan-tuan, ya. Kalau belajar tidur, semayang tidur, rajin puasa. Ya. Kalau belajar suka duduk jauh-jauh, rajin puasa. Busuk punya orang belajar jauh-jauh, ya. Sekarang tak nampak, tuan-tuan. Itu yang arwah kawan kita dah meninggal tu, tuan-tuan. Itu orang-orang di alam barzah, dia nak balik ke dunia. Itu dalam Al-Quran, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sebab dekat negeri alam barzah, Allah tunjuk dah pahala menuntut ilmu duduk depan-depan, pahalanya sebesar gunung Uhud. Semayang berjamaah duduk saf yang pertama, pahalanya berlipat kali ganda. Ya. Tuan-tuan, sekarang tak nampak. Tu yang kita duduk jauh-jauh tu, besok lama-lama duduk dalam kolah terus, tuan-tuan. Sebab sekarang tak nampak, tuan-tuan, tak nampak. Ya? Tuan-tuan tengok orang di Mekah. Kenapa di Mekah? Dia orang rebut amalan. Pukul subuh 5, pukul 6, pukul 3 dah pergi masjid. Nampak? Macam kita pukul 3 dah pergi masjid. Keluar hotel, sedekah orang bagi duit lah. Jadi sini datang suruh ada bagi orang duit. Ada. Mana ada? Tabung siap tabung, tak pernah penuh tabung. Kulukut punya orang. Baiklah, aku nak tutup, tuan-tuan.
Nanti masa hari raya pakai baju baru. Hari raya ada dalam hadis orang perempuan disuruh datang sembahyang sunat hari raya. Orang perempuan disuruh sembahyang sunat hari raya. Kalau dia uzur sekalipun, Nabi suruh pergi masjid, Nabi suruh pergi tempat mana berhimpun sembahyang hari raya supaya didengar khutbah pada hari raya. Tuan-tuan, ya. Ni kaedah pada hari raya. Hari raya ni setahun 2 kali ya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Tuan-tuan, ya. Lepas tu sembahyang kena belajar, lepas tu sembahyang lain, mendirikan sembahyang lain. Orang yang sembahyang dia ada setengahnya tak kenal Tuhan. Orang yang mendirikan sembahyang dia kenal Tuhan. Lepas tu bila dia mendirikan sembahyang, dia tahu mana rukun, mana fardu, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, mana sunat muakkad. Ni bab tentang solat. Tuan-tuan, ya, sebab itu dalam kubur mula-mula ditanya pasal semayang. Lepas itu siapa yang berpuasa dia tak semayang, puasanya sah, tapi Allah tak terima puasa dia. Baiklah, aku dah nak tutup tuan-tuan. Masa pun dah cukup 20 minit. Jadi sebelum aku tutup, tuan-tuan, siapa mata-mata rabun tu, ya, tengok bini tak nampak aja, ya. Macam orang perempuan tengok suami kadang tak nampak, tengok barang kemis nampak, tengok suami tak nampak. Ada ubat mata ruqyah air Zam-Zam di luar. Ni tak ada jual di farmasi, tak ada jual di kedai, tuan-tuan cari memang tak ada. Alhamdulillah. Kami hantar, kami post sampai di Australia, sampai di Abu Dhabi. Orang order, tuan-tuan. Ni air Zam-Zam dan kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan amalkanlah, tapi bila titik dia pedih. Kenapa pedih? Dia rawat mata tuan-tuan sebab ada ayat Quran. Ya, ada kat luar tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tapi dengar ambil pula, tunggu dulu, ya. Tunggu sampai habis. Sama juga kasuri kejang ni tuan-tuan. Ya. Kalau rasa jiwa tak tenang, tidur banyak-banyak, ya. Kalau dalam rumah ada adik-beradik mengacau, anak mengacau, spray dalam rumah. Kalau suka marah, tidur banyak-banyak, ya. Kalau badan bau busuk, pakai sempu pun bau bangkai badan. Ada orang bau bangkai badan di Jalan Lok Yu. Orang perempuan, bukan orang lelaki, orang perempuan badan bau bangkai. Mandi sampai jumpa doktor tak dapat jawapan. Alhamdulillah mandi dengan minyak kasuri kejang dengan limau nipis, alhamdulillah Allah angkat bau busuk dalam badan. Ni kelebihan minyak kasuri kejang. Ni daripada perut kejang. Tuan-tuan, ini asli. Yang aku bawa ni memang asli. Tuan-tuan, dah diruqyahkan sekali, boleh ambil kat luar. Sama juga minyak habatus sauda. Tuan-tuan nak menghindar daripada segala penyakit, makanlah habatus sauda. Nabi cakap dah, habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Makanlah tuan-tuan, ya, ada kat luar. Boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Ambil belah aku kerja nanti tuan-tuan, ya. So cari dana sekolah kami ni ada anak yatim, ada orang susah, ada ibu tunggal, ada orang gila, ada muallaf. Tuan-tuan, sekolah kami. Lepas itu pada bulan Ramadan, siapa nak hantar infak boleh dialu-alukan. Sebab setiap bulan Ramadan belanja setiap hari 1,200. Buka puasa, moreh dan bersahur. Siapa yang infak dana pada madrasah kami, diorang balas apa? Sebab diorang hatam Quran bukan sebulan sekali. Di madrasah hatam Quran satu hari 5 kali. 5 kali hatam Quran. Dia hadiahkan kepada para dermawan yang menginfakkan dana kepada madrasah kami. Tu ada tabung madrasah tu tak infak lah. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi aku minta maaf banyak-banyak. Saya anda terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung, aku minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita bertemu di lain hari dan selepas hari raya, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami, dengan berkat bulan Ramadan ni, ya Allah, kami minta kepada Engkau, ya Allah, berikanlah kami Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami ni banyak salah, maafkanlah. Kami ni banyak dosa, ampunilah. Kami ini kotor, bersihkanlah. Kami ini hina, ya Allah. Kau muliakanlah kami di sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hidupkan kami di dalam iman, matikan kami di dalam iman, masukkan kami di dalam syurga-Mu di dalam iman, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.